Alhamdulillah, selamat kembali para penonton semua, dan kita seterusnya akan berkongsi berkenaan dengan sambutan kempen penyakit tropikal terabai, Neglected Tropical Disease (NTD), dan dalam 20 penyakit disenaraikan oleh WHO yang akan tersenarai NTD, iaitu di antaranya kalau boleh saya kongsikan denggi dan juga rabies, dan tempoh yang diberikan adalah di waktu 2021 pada tahun 2021 sehinggalah tahun 2030. Dan bersama dengan kita sekarang ini di talian, Munawar. Dah pastinya kita bersama dengan tetamu kita 3 orang kesemuanya, iaitu Dr. Kalai Arastu M. Periasamy yang merupakan pengarah Institut Pendidikan Klinikal ICR dan Institut Kesihatan Negara NIH, dan juga Dr. Yasmin Mohamed Ghani, pakar perubatan penyakit berjangkit Hospital Sungai Buloh, dan juga Dr. Wan Ming Kiong, pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit KKM. Selamat pagi buat kesemuanya. Selamat pagi Munawar. Baik, mungkin untuk permulaan ini kita ingin memberikan pemahaman dan juga meningkatkan kesedaran kepada masyarakat berkenaan sambutan kempen penyakit tropikal terabai ini. Mungkin kita boleh mulakan dengan Dr. Kalai terlebih dahulu berkenaan sambutan Hari Penyakit Tropikal Terabai ini. Dr. Kalai. Terima kasih Munawar. Sebenarnya pada 30 hari bulan Januari, dunia akan mengadakan Hari Penyakit Tropikal Terabai. Ini seperingkat global untuk meningkatkan kesedaran tentang penyakit tropika, iaitu Neglected Tropical Diseases. Ini adalah satu cabaran kesihatan yang amat besar dari segi kesihatan awam. Kerana itu Perhimpunan Kesihatan Sedunia telah pun menerima pakai sambutan ini pada 30 hari bulan Januari. Ini adalah satu-satu cadangan yang dikeluarkan selepas diberi sokongan yang penuh oleh Emirat Arab Bersatu. Untuk tahun ini kita di Malaysia menumpukan kepada penyakit denggi, satu-satu penyakit yang tersenarai dalam NTD. Ini adalah antara 20 yang telah pun kita tahu. Dan di Malaysia kita memberi tumpuan ini sebab masih ada peluang untuk kita membenteras denggi. Walaupun di sekitar dunia penyakit tropika terabai ini lebih kepada mereka di golongan yang miskin, di mana kawasan untuk pemberian penjagaan rawatan itu terhad ataupun akses itu terhad. Ini adalah satu cabaran yang amat besar. Seperti yang telah dipaparkan tadi, hampir 1.7 bilion orang terpaksa merana disebabkan NTD, iaitu 1 di antara 5 orang. Dan ini adalah satu-satu yang kita perlu ambil tahu, dan oleh itu penyambutan hari ini ialah untuk memberi kesedaran bukan saja kepada pengamal perubatan kesihatan dan sebagainya, tetapi terutamanya kepada pemimpin-pemimpin di seluruh negara dan juga di seluruh dunia, dan juga kepada pakar kesihatan awam, pakar akademik, orang awam dan semua orang yang boleh membantu dalam mengawal masalah-masalah NTD ini. Baik, Dr. Wan, apakah situasi denggi di Malaysia setakat ini? Mungkin boleh kongsikan. Okey, selamat pagi dan salam sejahtera. Secara keseluruhannya, tahun lepas kami telah nampak pengurangan kes daripada 90,000 di tahun 2020 sehingga 26,000 pada tahun lepas, iaitu penurunan sebanyak 70 kes. Namun demikian, kami juga tengok penanda ke arah meningkat telah bermulai bulan Ogos tahun lepas sehingga kini. So pada tahun ini sehingga semalam sebanyak 2,631 kes telah dilaporkan, iaitu peningkatan sebanyak 6%. Berbanding tempoh yang sama tahun lepas. So ini adalah satu tanda yang berdasarkan pemerhatian epidemiologi kita bahawa kitaran tinggi ini dia akan berulang dalam tempoh 5 atau 6 tahun. Baik, seperti yang dinyatakan oleh Dr. Wan itu tadi, berlaku peningkatan dalam kes melibatkan kes denggi ini. Jadi mungkin Dr. Yasmin boleh memperincikan lagi apa antara perkara yang perlu kita ketahui berkenaan kes demam denggi ini, apakah antara simptom-simptomnya yang perlu masyarakat sedar dan ketahui?
Terima kasih and selamat pagi kepada semua. Simptom-simptom denggi ni keseluruhannya kebanyakan orangnya ya mereka adalah asymptomatic kita panggil, iaitu memang tak ada simptom. So they may be asymptomatic, tapi segolongan memang akan ada apa yang kita panggil simple dengue fever lah. Masa mereka dapat simple dengue fever ni, mereka akan ada demam. Demam adalah quite ketara, adalah simptom yang ketara dalam dengue ya. Demam, lepas tu sakit-sakit badan, sakit sendi, ada orang akan sakit tekak, ada orang akan keluar ruam. Ruam ni dia ruam sejenis di mana badan akan merah, lepas tu akan ada bintik-bintik macam putih kat situ. So dalam English kita panggil seumpama islands in the sea of red. Ini adalah satu it's like quite specific lah untuk demam denggi ni. Lepas itu ada juga simptom-simptom yang lebih berbahaya yang pihak hospital dan doktor-doktor akan selalu pantau seorang pesakit. Salah daripada simptom ni adalah simptom demam denggi berdarah, di mana akan ada pendarahan, ada pada gusi ke, atau pendarahan yang lebih serius ya di dalam perut atau di usus boleh dapat pendarahan. Kadang-kadang mereka akan dapat sakit perut, kadang-kadang mereka letih dan lesu, nak bangun daripada katil pergi ke toilet untuk buang air kecil pun adalah satu task yang susah untuk mereka. Ini adalah kita panggil lethargi. So simptom-simptom ini kadang-kadang akan juga, kalau lebih serius, kadang-kadang dia boleh menyebabkan organ-organ badan kita lain ya, yang boleh juga turut mendatangkan simptom-simptom lain yang lebih serius. So kita tak boleh pandang rendah kepada penyakit dengue. Of course pada pandemik ni kita selalu kena juga was-was ini adalah simptom COVID atau tidak kan. So sekarang ni memang senang untuk kita pastikan kalau ini adalah simptom COVID atau kita memang ada self-test kat rumah. Betul. Kita boleh amalkan self-test dengan lebih tepat ya pada bila kita dapat simptom-simptom ni, so that we don't forget about COVID infection. Tapi dengue juga boleh ada overlapping simptom lah dengan COVID. So ni adalah some of the symptoms of COVID. Dengue. Dengue ya, baik. Dr. Yasmin, itu antara simptom-simptom yang perlu kita tahu berkenaan dengan dengue. Dan berbalik kepada Dr. Kalai, mungkin boleh kongsikan berkenaan dengan sambutan pada 30 Januari ini, iaitu apa antara pengisian yang telah pun dirancang oleh pihak KKM sendiri untuk sambutan ini. Silakan. Terima kasih. Jadi untuk menyambut Hari Penyakit Tropika Sedunia ini ataupun World NTD Day, dari pihak Kementerian Kesihatan kita telah pun merancang beberapa aktiviti baik untuk warga kesihatan dan juga untuk masyarakat secara umumnya. Pada peringkat ini kita telah pun melaksanakan beberapa webinar, iaitu berkongsi melalui pakar-pakar kesihatan kepada orang ramai tentang apakah contohnya dari situasi dengue contoh untuk kali ini. Seterusnya kita juga akan membawa beberapa lagi kajian, pakar-pakar yang melakukan kajian dalam bidang ini. Seterusnya kepada perbincangan tentang NTD. Ini berlaku dari bulan Januari sehinggalah dalam pertengahan bulan Februari. Kita juga telah merakamkan perkara ini kepada pengurusan tertinggi kita. Oleh itu Menteri Kesihatan dan juga Tan Sri pengarah kesihatan kita, mereka juga akan terlibat secara langsung dalam mempromosikan aktiviti yang berkaitan dengan NTD ini. Secara acara kemuncak iaitu pada 30 hari bulan Januari akan berlaku. Ini adalah kali kedua. Tahun lepas pun kita ada mengambil bahagian dalam aktiviti ini. Akan membawa kepada menyala, iaitu satu-satu mercu tanda ataupun bangunan ikonik. Ini bukan saja di negara kita, malahan hampir dalam 300 negara yang terlibat. Antara itu 100 mercu tanda akan dinyalakan
Di Malaysia, kita dengan kerjasama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan juga Menara Kuala Lumpur telah menetapkan iaitu menyalakan dua-dua bangunan ikonik kita di Malaysia, iaitu Menara Kuala Lumpur dengan warna ungu dan jingga, dan juga kepada pintasan Saloma, The Saloma Link dengan warna yang sama pada waktu malam. Ini adalah untuk memberi apa yang kita katakan kerjasama, bukan saja di Malaysia, secara global. Ini akan disinarkan secara global melalui media massa, Twitter, Facebook, Instagram, supaya kita membawa kesedaran kepada warga awam dan juga kepada seperti yang pun saya katakan, pemimpin-pemimpin seluruh dunia untuk memberi perhatian kepada penyakit tropika terabai sedunia ini. So ini adalah satu-satu yang kita menantikan pada 30 hari bulan Januari. Baik, seperti yang doktor nyatakan, pelbagai aktiviti dan juga inisiatif telah dirangka oleh pihak kementerian bagi memastikan ataupun meningkatkan kesedaran khususnya dalam kalangan masyarakat kita berkenaan penyakit tropikal terabai ini. Jadi mungkin Dr. Wan juga boleh memperhalusi lagi apa antara pendekatan yang diambil khususnya dari segi pengurusan denggi dari sudut aspek kesihatan awam khususnya. Dr. Wan. Okey, terima kasih. So, secara keseluruhan, kesihatan awam ia akan berkira daripada diagnostik atau pencegahan. So, denggi merupakan penyakit bawaan vektor. Yang vektor itu adalah nyamuk Aedes. So, di mana dari segi aspek kesihatan kami akan amat menekankan kepada kepentingan pengurangan sumber, iaitu atau source reduction, di mana kita menggalakkan komuniti untuk memainkan peranan dalam mengurangkan tempat pembiakan atau tempat potensi pembiakan denggi. So kalau kita tengok dari segi kesihatan awam, kami ada sistem pelaporan atau kita panggil dia e-notifikasi. Denggi adalah antara 26 penyakit jangkitan yang wajib dilaporkan, di mana semua pengawal perubatan setelah mereka suspek ada jangkitan denggi, mereka wajib melaporkan kepada pejabat kesihatan daerah berdekatan, di mana tindakan akan diambilkan sama ada dari segi kawalan atau merujuk pesakit kepada mana-mana fasiliti kesihatan yang berdekatan. So, dari tindakan kesihatan ini, kami juga bagikan kepada penghapusan tempat pembiakan, di mana pasukan vektor akan turun ke padang untuk membuat pemantauan dan juga mengambil sampel untuk mencarikan tempat pembiakan dan juga menghapuskan dengan sama ada lawas siding atau ebek. Dua, kami juga melakukan semburan ruang temang. Namun yang ini dia akan berdasarkan indeks investasi nyamuk tu. Sebab selalu kami dapat aduan daripada komuniti sama ada fogging tidak dilakukan secepat mungkin atau mereka langsung tidak nampak tindakan. So yang ini dia akan dilakukan berdasarkan indeks-indeks semasa pemenuhan di lapangan. Okay, ketiga adalah lawas siding seperti yang saya katakan sebelum ini. Lawas siding ini dia boleh dilakukan oleh komuniti sendiri atau oleh pasukan vektor menggunakan vaksin fogging di lapangan. So selain itu kami juga menjalankan pendidikan kesihatan untuk mengadakan sesi temu bual dengan komuniti supaya kami tahu apakah kekangan atau cabaran yang dihadapi oleh komuniti dalam menangani isu denggi setempat. Terima kasih. Baik. Dengan cara itu juga kita dapat mengetahuilah dan mengatasi masalah denggi ini. Dan Dr. Yasmin mungkin boleh kongsikan juga sekiranya seseorang individu itu dijangkiti virus denggi, apa yang perlu mereka lakukan? Okey.
So nombor satu adalah go and get tested lah. Yang tu sangat important. So, sekarang diagnostic test ni boleh dibuat di mana-mana klinik kesihatan, hospital atau klinik swasta. Dan kalau kita buat test tu, kita boleh tahu kalau kita ada dengue atau tidak. So perkara utama, bukan semua orang yang ada penyakit dengue ni perlu dimasukkan ke hospital. So ada beberapa langkah-langkah yang kita boleh buat di rumah, macam kita pastikan diri kita hydratkan diri sendirilah. So well hydrated. So kita kena minum air di rumah at least about 2 liter satu hari, tapi tak payah nak minum banyak-banyak. Kadang-kadang bila masuk ward ni, saya tengok mereka cuba minum 1 gelas setiap setengah jam. So this is not a good idea. Mereka akan rasa muak dan mereka akan mula muntah. So bila muntah ni, dia boleh mendatangkan masalah. So bila kita dah diagnose dengue, pastikan kita amalkan hydratkan diri sendiri, dan kita juga mesti pergi ke klinik kesihatan yang berhampiran. Memang ada kita selalu bekerja sangat close dengan pihak public health juga, di mana pesakit-pesakit ini akan dipantau di hospital, di klinik kesihatan kerajaan atau outpatient hospital kerajaan, dan mereka akan cek darah mereka untuk hari-hari lah, untuk tahu kalau ada ke tanda-tanda penyakit dengue yang berbahaya. So bila kita kalau tak ada tanda-tanda penyakit dengue yang berbahaya, seseorang tu boleh meneruskan mereka rawatan mereka di rumah sahaja. So rest, jangan angkat benda-benda yang, jangan buat aktiviti-aktiviti yang berat lah, yang boleh mendatangkan macam bruising ke apa-apa di badan, because dengan penyakit dengue ni kita punya darah kuning tu akan turun. Itu memang is a normal thing untuk dengue fever. Memang penyakit tu darah kuning tu akan turun. Bila darah kuning tu akan turun, kalau kita buat aktiviti-aktiviti yang berat tu, dia boleh mendatangkan bruising atau di badan kita lah. So it's not really recommended. So memang makan apa yang boleh, jaga kesihatan diri, and of course watch out for apa yang kita panggil warning signs. Warning signs ini adalah tanda-tanda simptom yang boleh mengatakan mungkin pesakit ni sedang mengalami beberapa tanda-tanda yang mengatakan mungkin dia akan dapat demam dengue yang berdarah. Salah satu daripada ni adalah muntah-muntah. Kebanyakan dia memuntah-muntah selalu. So this is a bad sign. Yang kedua adalah sakit perut. Yang ketiga adalah letih lesu sangat, tak boleh bangun langsung walaupun dah tak ada demam dah. So one of the main symptoms is, kalau demam biasa tu kata kita sakit tekak ke apa-apa, masa dah tak ada demam, kita akan energi kita akan mula baik, energi kita akan mula baik. Tapi dalam demam dengue ni, bila demam kurang sahaja masalah akan bermula. So pada waktu ni, kalau kita muntah-muntah selalu, cirit-berit selalu, sakit perut, pendarahan, ini semua adalah simptom-simptom mengatakan mungkin pesakit ni sedang mengalami demam dengue berdarah. So cepat-cepatlah ke hospital yang terdekat. Itu perkara yang perlu kita berikan perhatian berkenaan penyakit demam dengue ini. Jadi untuk pengetahuan anda semua, Hari Penyakit Tropikal Terabai Sedunia ini akan disambut pada 27 Januari sehingga 12 Februari 2022, dan tarikh kemuncaknya pada 30 Januari ini. Dan ini merupakan satu penjelasan yang sangat baiklah untuk kita semua mengetahui betapa pentingnya langkah-langkah pemerkasaan komuniti dalam kita mencegah daripada situasi demam dengue ini terus berlarutan dalam komuniti kita. Jadi kita ingin ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu kita pada pagi ini, Dr. Khalaya Rasu Emperia Sami, Dr. Yasmin Mohamed Ghani dan juga Dr. Wan Min Keong, atas perkongsian yang cukup bermanfaat dalam usaha untuk kita meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih, Doktor. Terima kasih. 100% committed. Itulah tag dia. Baik, terima kasih.